So guys, ini adalah Xiaomi Mi Mix Fold. Sebuah penawaran foldable phone pertama daripada Xiaomi untuk tahun 2021 ni. Dari segi harga, so far dia hanya ditawarkan untuk pasaran China saja dan harganya bermula daripada RM6,000 ke RM7,000, depend pada korang punya varian. So dalam video kali ni aku nak kongsi kepada korang apa yang menarik tentang Xiaomi Mi Mix Fold ini. So first thing first, berbicara pasal design. So, since ini adalah sebuah foldable phone, of course phone ini boleh dilipat dan dibuka, dan of course dia mempunyai paparan luar, iaitu paparan kedua. Aku boleh katakan paparan kedua, dan bila dibuka dia akan mempunyai paparan dekat dalam, iaitu paparan utama dia yang besar ni. Di mana apa aku boleh katakan dari segi punya hinge mechanism, kalau korang boleh nampak, ya, dia mempunyai hinge mechanism yang sama lebih kurang macam Samsung Fold 1 ataupun Samsung Fold 2 mempunyai hinge mechanism yang lebih kurang sama. Di mana apabila korang buka dekat dalam ni, korang akan nampak dia mempunyai T-cap ni dekat bawah dan juga dekat atas untuk tutup debu dan habuk yang masuk dekat dalam. Dan dekat tengah-tengah tu kalau korang boleh nampak, masih lagi boleh nampak visible crisp dia ataupun lipatan dia. So apa aku boleh rumuskan adalah dari segi dia punya design itself, Xiaomi Mi Mix Fold ni dia mengimitate seumpama macam Samsung Fold yang pertama. Dari segi dia punya design, everything, dari segi dia punya kekurusan, di mana macam korang nampak dia adalah sebuah device yang panjang, lebih panjang daripada Z Fold 2 dan sangat kurus, lebih kurus daripada Z Fold 2. So, ia menjadikan pengalaman menggunakan tu lebih panjang tetapi kurus. Jadi, korang susah nak menaik dan juga susah nak mencapai bahagian-bahagian atas. Selain daripada itu, dari segi dia punya bukatan lipatan ataupun hinge mechanism, di mana similar macam Samsung Fold yang pertama, korang hanya boleh tutup macam ni ataupun korang boleh buka terus. Korang tak boleh macam Z Fold yang kedua, korang tak boleh adjust dekat mana-mana angle 90 degrees ke 75 degree, tak boleh, dia akan lembek macam ni. So, korang hanya boleh buka ataupun korang hanya boleh tutup. Dan another thing yang aku rasa agak kurang sikit adalah dia punya magnetic tau. Antara dua lipatan ni dia akan ada magnet supaya dia kekal tutup. Magnet yang ada pada lipatan Xiaomi Mi Mix Fold ni adalah terlalu kuat berbanding model-model yang lain. Di mana apabila korang nak buka, dia memang ketat. Tetapi bila dia terlepas, dia macam terus pop macam tu tau. Jadi eventually kadang-kadang aku hampir-hampir macam nak terlepas tau. Jadi bagi aku, magnet yang terlalu kuat pun terlalu berbahaya untuk sebuah device yang semahal ini guys. Now dari segi paparan, jadi macam aku cakap tadi, since ini adalah foldable phone, dia akan ada satu paparan kat luar macam ni. Yang ini adalah bersaiz 6.52 inci AMOLED panel, 90Hz HDR 10 tambah, ada Dolby everything. So bila korang buka kat dalam, ini adalah paparan utama dia. So dekat dalam ni korang akan nampak dia ada paparan yang memang sangat-sangat bezel-less. Korang tak ada notch, korang tak ada selfie camera kat dalam, memang totally clean. Overall quality, apa aku boleh katakan, both panel luar dan dalam adalah sebuah panel yang cantik. Cukup terang kalau korang nak gunakan di kala pancaran terik matahari, tak ada masalah langsung, paparan yang cantik. Cumanya again, satu masalah yang aku hadapi bila menggunakan paparan foldable phone, especially paparan luar yang kurus macam ni, adalah dia punya pengalaman menaik tu sangat-sangat tidak memberangsangkan guys. Usually akan banyak typo bila menggunakan paparan luar ni. So di situ akan memulakan korang untuk membuka dan menaik di dalam. So korang akan dapat full experience keyboard yang besar macam ni. So lebih selesa, lebih mudah digunakan. Now berbicara pasal audio quality ataupun dia punya sound. So ini memang aku hands down lah, daripada Xiaomi Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Ultra, now dia bawa kepada Xiaomi Mi Mix Fold ni, di mana stereo speaker tuning by Harman Kardon. Nothing much to be said, bunyi memang sedap, punchy, memang enak untuk didengari. Nah, aku payung korang dia punya klip audio dia. Now berbicara pasal prestasi ataupun performance. So, ya macam korang tahu, ia menggunakan Snapdragon 888 888, the current and the latest and the greatest SoC ada dalam pasaran. Yang varian aku ni adalah 12GB RAM dengan 256GB storage, UFS 3.1. Apa aku boleh katakan dari segi performance day to day memang tak ada masalah, lancar dan padu. Dari segi AnTuTu benchmarking, ia berjaya mendapatkan markah sekitar 790,000 ke 800,000 as expected. Dari segi game, tak ada apa nak cerita. Snapdragon 888 memang boleh tapau every game yang ada. Again, korang please main dekat skrin dalam, jangan main skrin luar. Memang korang akan cacat akal bila guna skrin luar. Sangat-sangat kecil dan sangat-sangat aneh pengalaman dia. Dan dari segi kepanasan, overheating issue. Sebab apa, macam kita tahu bahawa tahun ini memang hangat dengan isu overheating ni. Apa aku boleh katakan, compared to the others series Xiaomi yang menggunakan Snapdragon 888,
Xiaomi Mi Mix Fold ni tidak sepanas peranti-peranti lain tu. Apa aku boleh kata dari segi pengguna aku sehari-harian, aku masih lagi selesa. Walaupun dengan casing ataupun tanpa casing, ia masih lagi sebuah peranti yang tidak begitu panas. Just normal warm macam tu je lah. Dari segi bateri pula, 5020 mAh dengan pengecasan wired pantas 67 watt. Dan dia tak ada wireless charging guys. Apatah lagi reverse wireless charging. Apa aku boleh katakan, ini antara kekuatan utama yang aku boleh puji yang ada pada Xiaomi Mi Mix Fold ini adalah bateri dia lah. Sebab apa tau? Satu sebab kenapa aku jual Samsung Galaxy Z Fold 2 aku yang lepas adalah kerana bateri dia totally sucks guys. Tetapi untuk Xiaomi Mi Mix Fold ni, sebab apa dia ada extra bateri tu dan dia ada pengecasan yang pantas, sepanjang penggunaan aku, surprisingly aku berjaya mendapatkan SOT sekitar 6 jam ke 6 jam setengah. Meaning that one day usage memang tak ada masalah. Kalau anda kata korang light usage, korang boleh bawa sampai ke hari kedua. Even though dia ada paparan luar dan dalam guys, memang totally impressive. Dan even though kalau anda kata suddenly korang heavy user sampai habis awal, pengecasan 67 watt tu memang sangat-sangat pantas. Within half hour korang dah boleh cas sampai penuh lah. Now berbicara pasal kamera. So sambil-sambil cerita pasal kamera ni, aku akan layarkan paparan ataupun sampel-sampel gambar yang aku dah ambil dekat skrin sekarang. So untuk pengetahuan korang, untuk selfie kamera, di mana ia adalah berresolusikan 20 megapixel, apa aku boleh katakan dari segi dia punya hasil gambar selfie, tak kira portrait ke biasa, ya typical Xiaomi punya selfie mode, ada beautification everything, tetapi still bagi aku acceptable bagi penggunaan yang biasa. Manakala apabila korang pusing dekat belakang ni, korang akan nampak ada setup 3 kamera, tapi jangan salah sangka sebab apa dia mempunyai 4 fungsi. Di mana kamera utama ni adalah 108 megapixel, kamera kedua adalah 13 megapixel ultra wide angle, kamera ketiga adalah 8 megapixel liquid lens, meaning that dia mempunyai 2 fungsi dekat situ, sama ada telephoto maupun macro lens. So liquid lens ni dia mempunyai fungsi di mana dia mempunyai cecair yang akan mengubah focal length tu lah. So korang boleh guna sebagai zoom ataupun korang boleh gunakan sebagai makro. Apa aku boleh katakan dari segi penggunaan aku untuk liquid lens ni, bagi aku biasa-biasa aja. Mungkin ni adalah percubaan pertama untuk Xiaomi, di mana apa aku boleh katakan hasil gambar yang dihasilkan untuk macro shot tu taklah begitu impressive. Again, biasa-biasa sajalah. Tetapi ia adalah satu pembuatan yang menarik, di mana mungkin in the future kita boleh lihat bahawa teknologi ini akan lebih dimatangkan ataupun dipertingkatkan untuk lens-lens yang lain. Mungkin in the future kita hanya ada satu lens yang boleh cover untuk semua fungsi-fungsi lens yang lain. Dari segi hasil gambar, apa aku boleh katakan, overall aku tak ada komplain sangat pasal gambar yang dihasilkan oleh Mi Mix Fold ni, di mana bagi aku gambar dia sharp, malam dia okey, video dia okey, audio dia okey. Cumanya satu benda yang bagi aku ketara adalah kalau korang biasa dengan Xiaomi punya phone, warna gambar yang dihasilkan oleh Xiaomi Mi Mix Fold ni adalah nampak mute, nampak pudar, nampak lesu, nampak tak ada jiwa. Mungkin ada orang suka sebab mudah nak edit, dia nampak macam raw. Tapi bagi orang yang point and shoot, SOOC, bila korang ambil gambar nak post kat Instagram tanpa nak edit-edit sangat, ini adalah sebuah kamera yang kurang memberangsangkan. Mungkin perkara ini disebabkan oleh dia punya image processor sendiri, iaitu Surge C1. Jadi mungkin, I don't know, either ini adalah image processor punya isu ataupun software update boleh menyelesaikan masalah ini. Tapi for timing, seperti yang korang lihat, warna dia nampak muted, nampak mute, alright? So ini adalah rakaman kamera hadapan untuk Xiaomi Mi Mix Fold pada rakaman maksimum 1080p 60 fps guys. Dan ini adalah jarak yang paling panjang tangan dan aku. So macam mana dia punya kualiti dia? Langit, overexpose ke, overblown ke, ataupun still lagi boleh maintain all the detail. Alright, jadi jom kita lari sikit. Alright, adakah stabilization dia okey ke tidak? Korang boleh komen dekat bawah guys. So ini pula rakaman kamera belakang, di mana dia mampu merekod sebenarnya sampai 8K 24 fps. Tetapi sekarang kita sedang merekod pada 4K 60 fps. So bagaimanakah kualiti video dia? Adakah stunning macam Xiaomi Mi 11 ataupun Mi 11 Ultra? Korang boleh komen kat ruangan komen di bawah guys. Alright, dan macam biasa, running test guys. 1, 2, go. Okay, bergegar ke tak bergegar, korang boleh komen kat bawah. Dia punya 4K 60 fps guys. Penat cong. So kesimpulannya, apa aku boleh katakan, percubaan pertama Xiaomi membawakan foldable phone dia, iaitu Xiaomi Mi Mix Fold ni, adalah sebuah pembawaan yang menarik, di mana seperti kita tahu bahawa selama ni bila bercerita pasal foldable phone, selalunya kita akan teringat pada Samsung. So bila kita teringat pada Samsung punya foldable phone, selalunya kita akan teringat pada harga yang mahal. So untuk penawaran RM6,000, adakah ia adalah sebuah peranti yang berbaloi ataupun patut korang miliki? Adakah dia adalah sebuah peranti yang menggugat Samsung Z Fold 2? Bagi aku, tak. Aku tak tahu.
Walaupun nampak pembawakan dia agak menarik, tetapi bagi aku agak kecewa sikit. Sebab apa tau? Untuk percubaan pertama ni, Xiaomi dia lebih imitate untuk Samsung Fold yang pertama. Dari segi dia punya hinge mechanism, design, dari segi dia punya berat, everything, dia memilih untuk follow ataupun aku tak tahu dia follow atau tidak, tapi imitate semacam Samsung Fold yang pertama instead of Samsung Z Fold yang kedua. Sebab apa tau? Ada banyak perkara yang aku suka tentang Samsung Z Fold yang kedua, yang patutnya Xiaomi mungkin follow yang tu dan improve better berbanding model tersebut. Tapi dia memilih untuk ambil Samsung Fold pertama punya mekanisme yang kurang sikit, yang orang boleh katakan prototype ataupun first try from Samsung. Apa aku boleh katakan, ya, hopefully untuk next model dia mungkin boleh pilih Z Fold 3 punya model dan improve in the Xiaomi punya perspektif lah. So guys, sampai sini je video kali ni. Kalau anda kata korang suka video pembawakan phone-phone yang rare, yang tak masuk Malaysia sangat macam ni, yang macam ni aku boleh kata super mahal untuk sebuah kelas dia, korang boleh keep support me dengan tekan butang subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.